Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami, kumpulan 3 iaitu Syak Lonjong akan membentangkan poster pembentangan kami di dalam kursus pengurusan dan analitik data. Dan sebelum saya meneruskan pembentangan poster kami pada hari ini, saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan terlebih dahulu. Baiklah, ya. Nama saya Ahmad Mujahid bin Ahmad Nizam, A175950. Seterusnya ialah saudari Nur Faizatul Akilah binti Husin A175745, Nurul Syazwani binti Azmi A175842, Nur Farhana binti Abdul Mu'id A175844, dan akhir sekali ialah saudari Nur Ain Zafira binti Muhammad Isham A176102. Baiklah, di sini kami akan menunjukkan poster kami. Namun disebabkan oleh saiznya dan juga keadaannya, kami telah membahagikan poster itu kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama di mana terdapat tajuk kajian kami iaitu bilangan kes dan kematian wabak demam denggi pada tahun 2010 sehingga 2019. Di sini dapat dilihat definisinya, objektif dan juga metodologi. Dan bahagian yang kedua dapat dilihat objektif pertama, kedua dan ketiga kami. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan saudari pembentang untuk meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Mujahid. Saya Nur Ain Zafira binti Muhammad Isyam Nometri A176102. Baiklah, melalui kajian yang dijalankan ini mengenai kes demam denggi iaitu penyakit virus yang berjangkit melalui gigitan nyamuk Aedes. Oleh itu, dalam menjalankan tugasan ini, kami telah mengikuti proses-proses yang ditetapkan supaya dapat menghasilkan analisis data tentang bilangan kes demam denggi dengan teratur dan berkesan. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada saudari Syazwani. Assalamualaikum, saya Nurul Syazwani binti Azmi bernombor metrik A175842 ingin membentangkan bahagian sumber data. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Menurut Marken 2005 berpendapat bahawa data sekunder boleh dirujuk sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Kumpulan kami telah menggunakan data yang diperolehi di laman web portal rasmi iDenggi di dalam internet. Laman web ini merupakan projek kerjasama strategi antara Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia, Agensi Angkasa Malaysia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Data-data yang telah diambil akan digunakan mengikut objektif yang telah ditetapkan dalam kajian ini. Saya serahkan pembentangan ini kepada Farhana. Terima kasih saudari Syazwani atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana dan sekarang saya akan membentangkan tentang jenis data. Jadi data yang digunakan dalam projek ini adalah jenis data berstruktur atau kuantitatif. Jenis data ini adalah yang paling terorganisasi dan bentuk data yang paling mudah untuk dianalisis. Data jenis ini juga sering dipersembahkan dalam bentuk jadual dengan laju dan baris. Jadi, untuk kajian kami, untuk memenuhi 3 objektif, kami telah menghasilkan 3 jadual. Jadi, jadual yang pertama ialah bilangan kes dan kadar insiden demam denggi per 100,000 penduduk di Malaysia antara tahun 2010 hingga 2019. Jadual kedua, bilangan kematian dan kadar kematian kes demam denggi di Malaysia antara tahun 2010 hingga 2019. Dan jadual ketiga, bilangan kematian kes demam denggi mengikut negeri pada tahun 2019. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih saudari Farhana. Melalui kajian ini kami telah menggariskan 3 objektif iaitu mengenal pasti statistik kes dan kadar kes wabak demam denggi bagi setiap 100,000 penduduk. Seterusnya, kami menghuraikan bilangan kematian dan kadar kematian kes demam denggi. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis bilangan kematian kes demam denggi pada tahun 2019 mengikut negeri di Malaysia. Seterusnya adalah metodologi kajian, iaitu terdapat beberapa kaedah yang dipilih dalam menghasilkan kajian ini, iaitu kaedah kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan dokumen, artikel dan akhbar. Yang kedua ialah jenis data melalui sumber sekunder dan data kuantitatif. Kemudian sumber data diambil daripada data sekunder berkaitan statistik kes demam denggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Yang terakhir ialah
analisis data dalam bentuk carta graf, bar dan pie untuk mendapatkan hasil analisis data yang tepat. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudari Syazwani. Analisis deskriptif berangka. Analisis ini akan meringkaskan data yang telah dikategorikan dalam satu nilai bagi menggambarkan sukatan memusat dan taburan data. Bagi objektif pertama, kami telah menggunakan teknik arah aliran keseluruhan. Setiap data mentah yang diperoleh akan dikumpul dan dianalisis. Teknik ini digunakan bagi melihat peningkatan dan penurunan bilangan kes dan kadar insiden demam denggi. Bagi objektif kedua, teknik pengiraan data yang digunakan adalah mean dan median. Dengan menggunakan nilai mean dan median, perbandingan antara purata bilangan kematian dan kadar kematian kes demam denggi dapat dilakukan dengan mudah. Objektif yang ketiga, teknik yang digunakan adalah menghuraikan bilangan kematian mengikut negeri di Malaysia. Data mentah yang diperoleh akan dikumpul dan disusun mengikut negeri. Bilangan kematian tersebut akan disusun dengan tertib meningkat. Saya serahkan pembentangan ini kepada Farhana. Terima kasih sekali lagi kepada saudari Syazwani. Kali ini saya akan menentangkan tentang analisis deskriptif bergraf. Bagi analisis deskriptif bergraf objektif pertama, kami menggunakan graf kombinasi bar garis untuk mempersembahkan data. Graf kombinasi akan dibina bermula dengan graf bar yang menunjukkan data bilangan kes demam denggi setiap tahun antara 2010 hingga 2019. Kemudian, graf garis akan menunjukkan kadar insiden demam denggi bagi setiap 100,000 orang penduduk di Malaysia bagi jangka masa yang sama. Bagi objektif kedua, juga kami menggunakan graf kombinasi bar garis. Graf bar akan dibina terlebih dahulu untuk menunjukkan data bilangan kematian bagi tahun 2010 sehingga tahun 2019. Kemudian, graf garis dibina untuk menunjukkan kadar kematian dalam peratus bagi tahun yang sama. Bagi objektif ketiga, carta pie digunakan bagi melengkapkan analisis deskriptif bergraf. Objektif ketiga memerlukan kajian untuk menganalisis kadar kematian kes demam denggi pada tahun 2019 mengikut negeri di Malaysia. Oleh itu, carta pie ini akan menyenaraikan semua negeri dan wilayah serta kadar kematian di kawasan masing-masing. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Farhana atas penerangan tentang analisis deskriptif bergraf sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian hasil dapatan kajian. Hasil dapatan kajian ini berpandukan pada objektif-objektif yang telah disebut pada awal pembentangan, iaitu objektif pertama, mengenal pasti statistik kes dan kadar kes wabak demam denggi bagi setiap 100,000 penduduk antara tahun 2010 hingga 2019 di Malaysia. Objektif kedua, menghuraikan bilangan kematian dan kadar kes kematian demam denggi antara tahun 2010 hingga 2019 di Malaysia. Objektif ketiga, menganalisis bilangan kematian kes demam denggi pada tahun 2019 mengikut negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Baiklah, untuk objektif pertama iaitu mengenal pasti statistik kes dan kadar kes wabak demam denggi bagi setiap 100,000 penduduk antara tahun 2010 hingga 2019 di Malaysia. Bilangan kes dan kadar insiden demam denggi per 1,000 penduduk di Malaysia menunjukkan tren meningkat secara purata dari tahun 2010 sehingga tahun 2019. Dari tahun 2010, bilangan kes demam denggi adalah sebanyak 46,171 kes dan menurun kepada 19,884 kes pada tahun 2011 serta berlaku peningkatan sedikit pada tahun 2012 iaitu sebanyak 21,900 kes. Pada tahun 2013, bilangan kes demam denggi meningkat semula kepada 43,346 kes. Trend peningkatan ini berterusan sehingga tahun 2014 dan tahun 2015 di mana kes adalah sebanyak 108,698 kes dan 120,836 kes bagi tahun masing-masing. 3 tahun selepas itu, kes demam denggi mengalami penurunan kepada 101,357 kes pada tahun 2016, 83,849 kes pada tahun 2017 dan 80,615 kes pada tahun 2018.
Berdasarkan rajah dan jadual, dapat disimpulkan bahawa kes demam denggi paling tinggi dicatatkan pada tahun 2019 iaitu sebanyak 130,101 kes. Bilangan kes demam denggi paling rendah pula ialah pada tahun 2019. Pada tahun 2011 dengan bilangan kes direkodkan sebanyak 19,884 kes. Kadar insiden demam denggi ini diukur bagi setiap 100,000 penduduk adalah disebabkan untuk menunjukkan kadar keberjangkitan penyakit demam denggi tersebut. Kadar insiden demam denggi bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2010 ialah pada 163.4 dan menurun pada tahun selepasnya iaitu 69.9 pada tahun 2011 dan meningkat semula kepada 74.7 pada tahun 2012. Peningkatan ini berterusan selama 3 tahun seterusnya iaitu meningkat kepada 145.9 pada tahun 2013, 361.1 pada tahun 2014 dan 396.4 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, kadar insiden ini menurun kepada 328.3 penduduk per 100,000 penduduk dan terus menurun pada 2 tahun seterusnya iaitu 258.9 pada tahun 2017 dan 245.3 pada tahun 2018. Tahun 2019 menunjukkan kadar insiden paling tinggi iaitu sebanyak 390.4. Baiklah, seterusnya, hasil dapatan kajian bagi objektif kedua iaitu menghuraikan bilangan kematian dan kadar kematian kes demam denggi antara tahun 2010 hingga 2019 di Malaysia pula ialah bilangan kes kematian mempunyai kadar naik dan turun dari tahun 2010 sehingga tahun 2019. Pada tahun 2010, bilangan kematian demam denggi di Malaysia berjumlah 135 kes dan pada 2 tahun seterusnya jumlah kes menurun menjadi 36 kes kematian pada tahun 2011 dan 35 kes kematian pada tahun 2012. Selepas itu, 3 tahun seterusnya dari tahun 2013 hingga tahun 2015, kes meningkat dari 2 angka menjadi 3 angka iaitu 92 kes kematian pada tahun 2013, 215 kes kematian pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 pula kes kematian berjumlah 336 kes pada tahun itu. Pada tahun 2016, kes kematian wabak demam denggi telah berkurangan sebanyak 99 kes dibandingkan dengan jumlah kes kematian 2015 iaitu sebanyak 237 kes. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, sekali lagi kes kematian mengalami tren meningkat di mana sebanyak 117 kes kematian pada tahun 2017, 147 kes pada tahun 2018 dan 182 kes pada tahun 2019. Mean kes kematian dari tahun 2010 sehingga tahun 2019 ialah 153.2 dan median ialah 142. Kadar kematian seperti yang ditunjukkan dalam jadual di atas. Kadar kematian seperti yang telah dikumpulkan hasil daripada data adalah berdasarkan maklumat statistik data yang dikumpul iaitu bilangan kes dibahagi dengan bilangan kematian akan mendapat kadar kematian. Kadar kematian adalah paling tinggi pada tahun 2010 iaitu sebanyak 0.29% berbanding dengan tahun-tahun lain di dalam data tersebut. Manakala kadar kematian paling rendah adalah pada tahun 2019 iaitu 0.14%. Julat kadar kematian kes dari tahun 2010 sehingga 2019 ialah 0.15%. Baiklah, sampai situ saja untuk objektif pertama dan objektif kedua. Objektif ketiga, saya mempersilakan saudari Akilah untuk meneruskan pembentangan kita. Terima kasih. Terima kasih saudara Ahmad Mujahid. Saya Nur Fazatul Akilah bernombor matrik A175745 akan membentangkan mengenai hasil dapatan kajian kami yang terakhir. Hasil dapatan kajian ini adalah berdasarkan objektif kami yang ketiga iaitu menganalisis bilangan kematian kes wabak demam denggi pada tahun 2019 mengikut negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Berdasarkan rajah yang ditunjukkan dalam poster, dapat dilihat secara menyeluruh mengenai isu kematian yang berlaku akibat wabak demam denggi.
Negeri yang mempunyai bilangan kematian yang paling rendah iaitu Sifar ialah wilayah Persekutuan Labuan dan Perlis. Hal ini berkait rapat dengan jumlah kes insiden wabak demam denggi bagi kedua-dua negeri yang mencatatkan angka kes terendah pada tahun 2019 iaitu masing-masing sebanyak 36 kes dan 288 kes. Antara tindakan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Negeri Perlis ialah mengenal pasti kawasan-kawasan yang mempunyai kadar indeks pembiakan nyamuk Aedes yang tinggi dan berpotensi menyebabkan penularan wabak demam denggi. Petugas Jabatan Kesihatan Negara (JKN) telah melaksanakan aktiviti kawalan nyamuk Aedes dengan membuat semburan kabus atau juga dikenali sebagai fogging. Tindakan seperti ini merupakan salah satu langkah yang efisien dalam mencegah wabak demam denggi sekaligus mengurangkan risiko kematian. Seterusnya, negeri Selangor telah merekodkan jumlah kematian akibat wabak demam denggi yang paling tinggi iaitu sebanyak 56 kes pada tahun 2019. Menurut portal rasmi Kerajaan Negeri Selangor menyatakan bahawa penyakit demam denggi ini boleh menjadi lebih teruk dan sering membawa kematian kepada kanak-kanak yang berusia 15 tahun dan ke bawah. Pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariam Mahmud mendakwa bahawa faktor utama yang boleh menyebabkan kematian ialah disebabkan oleh kepadatan penduduk yang terlalu tinggi di Selangor. Selain daripada itu, negeri-negeri yang mempunyai kes kematian sebanyak 10 kes dan kurang daripada 10 kes ialah negeri Terengganu dengan 3 kes, di Perak terdapat 4 kes, Sarawak pula sebanyak 5 kes, 6 kes kematian terdapat di Kedah, Melaka seterusnya mempunyai 7 kes, Kelantan dan Pahang masing-masing mempunyai 8 kes, Pulau Pinang sebanyak 9 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya ialah sebanyak 10 kes. Seterusnya, negeri-negeri yang mencatatkan kematian 10 kes dan ke atas ialah Negeri Sembilan dengan 11 kes, Sabah 25 kes dan Johor 30 kes. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Negeri Johor dan Negeri Sabah sebagai negeri yang kedua dan ketiga yang mempunyai bilangan kes kematian tertinggi di Malaysia pada tahun 2019. Jumlah kematian yang direkodkan di negara Malaysia pada tahun 2019 ialah sebanyak 182 kes kematian. Min bagi jumlah kematian ini ialah 12.3 bagi setiap negeri. Kematian akibat wabak demam denggi ini dipercayai disumbangkan oleh pelbagai faktor seperti faktor vektor, ejen, perumah dan persekitaran. Justru setiap masyarakat perlu memainkan peranan dalam memastikan tempat kediaman kekal bersih dan terpelihara daripada mendorong kewujudan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebagai kesimpulannya, isu wabak demam denggi sememangnya merupakan isu lazim yang sering menular khususnya di negara Malaysia. Hal ini disebabkan oleh sikap masyarakat Malaysia sendiri yang memandang enteng mengenai isu ini. Kecuaian dan kelalaian mereka dalam menguruskan persekitaran daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk telah menyumbang kepada peningkatan statistik kes dan kadar insiden wabak demam denggi. Sekian saja daripada kumpulan 3. Terima kasih dan Assalamualaikum.